betapa pentingnya kita memberikan perhatian sebanyak-banyaknya kepada mendalami tauhid. Kerana itu adalah matlamat dan tujuan diutuskan para rasul, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi diutus untuk memberi kefahaman kepada kita tentang tauhid yang terrangkum dalam kalimah la ilaha illallah. Sejauh mana pada hari ini rata-rata mengucapkan kalimah syahadah la ilaha illallah, tetapi sejauh mana kita memahaminya? Rata-rata menterjemahkannya dengan tiada Tuhan kecuali Allah. Sedangkan pada pandangan saya melihat itu kurang tepat, dan setepatnya ialah tiada sembahan kecuali Allah. Dan kita perlu mendalami maksud kalimah suci ini. Tiada sembahan kecuali Allah. Apakah yang dimaksudkan dengan sembahan? Ramai sahaja mungkin memahami sembahan maknanya tunduk, rukuk dan sujud kepada sesuatu. Sedangkan sembahan membawa erti yang jauh lebih besar, ya. Apabila kita membesarkan sesuatu, apabila kita bergantung kepada sesuatu, apabila kita berharap kepada sesuatu di alam ghaib secara khasnya, seperti mana kita bergantung dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi syirik. Seperti mana kalau seorang itu dia bergantung dan berharap kepada seorang yang telah meninggal dunia. Dia pergi ke perkuburan, ya, dan meminta daripada orang yang dah mati, berharap daripada orang yang dah mati, menyebabkannya terjebak dalam kesyirikan. Demikian juga dengan orang yang pergi mendapatkan pertolongan daripada ahli sihir, orang tukang bomoh, ahli bomoh, pawang, dukun, yang barangkali pada hari ini dia dinamakan ustaz, pun boleh menyebabkan seorang itu jatuh ke lembah syirik, ya. Kenapa? Kerana meminta pertolongan daripada selain Allah di alam ghaib. Demikian juga dengan perbuatan pakai tangkal, ya, tangkal azimat, pakai gelang, dengan kepercayaan yang tertentu. Banyak sahaja kepercayaan yang boleh kita kata kepercayaan yang khurafat, yang dongeng, pantang larang dalam masyarakat, yang sebetulnya perlu diperhalusi setiap satunya agar dipastikan dia menepati syariat sebelum nak dipercayai atau diamalkan dan sebagainya. Kenapa? Kerana bahayanya syirik itu. Seperti mana firman Allah mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, nescaya gugurlah semua amal-amal ibadah yang engkau telah kerjakan. Dan Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan ampunkan dosa perbuatan mensyirikkan dia. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan dia boleh mengampunkan dosa-dosa selain daripada itu. Ini betapa bahayanya syirik, betapa kritikalnya syirik. Bahkan kita kata betapa halusnya syirik. Barangkali berlaku dalam keadaan kita tak sengaja, atau dalam keadaan kita tak sedar, akibat kecuaian kita, akibat kedangkalan dan kejahilan kita tentang hakikat erti makna la ilaha illallah. Dan saya kira tidak ada bukti yang lebih jelas tentang kejahilan sebahagian masyarakat tentang kalimah la ilaha illallah ini. Apabila kita lihat di sekeliling kita, masih ada lagi kepercayaan dongeng, masih ada lagi, ya, amalan pergi ke bomoh dan sebagainya, percaya kepada tangkal dan sebagainya, ya. Kadang-kadang kita lihat di kedai-kedai, ya, di kedai-kedai runcit dan sebagainya, lihat sahaja, ya, tangkal-tangkal azimat dalam bentuk ayat Al-Quran, dalam bentuk tulisan-tulisan, dalam bentuk potret, gambar-gambar tok syekh. Ada sahaja saya tengok kadang-kadang banyak di kedai-kedai, ya, tak kira lah kedai runcit, ya, kadang-kadang kedai mamak dan sebagainya. Ada nombor-nombor tertentu, ya, dia letakkan nombor-nombor, ini dikatakan nombor tuah dan sebagainya. Ini semua membawa kepada syirik. Apabila kita meyakini bahawa benda-benda ini ada kelebihan dan kuasa yang tertentu dan sebagainya, ya. Jadi
ini yang saya dapat katakan tentang betapa pentingnya kita perlu memahami hakikat makna tauhid, dan menjauhi hal-hal syirik